Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan negara ke Kingdom of Bahrain. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghadiri majlis perjumpaan bersama Raja Kingdom of Bahrain. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan negara ke Kingdom of Bahrain dengan berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Negara, Majlis Perjumpaan bersama His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, Raja Kingdom of Bahrain, Majlis Penandatanganan Dokumen-Dokumen Perjanjian dan Majlis Santap Negara. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Majlis Sambutan Negara berlangsung di Gudaibiyah Palace, Manama. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung dan diiringi oleh His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Bahrain. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di perkarangan Gudaibiyah Palace dialu-alukan oleh His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, Raja Kingdom of Bahrain. Majlis dimulakan dengan kedua-dua pemimpin menaiki pentas khas untuk menerima tabik hormat diiringi dengan lagu kebangsaan kedua-dua buah negara dan 21 das tembakan meriam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya disembah kenalkan kepada pembesar-pembesar Kingdom of Bahrain dan His Majesty Raja Kingdom of Bahrain disembah kenalkan kepada ahli-ahli rombongan rasmi negara Brunei Darussalam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya menghadiri majlis perjumpaan bersama His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, Raja Kingdom of Bahrain dan ahli-ahli kerabat di Raja Kingdom of Bahrain. Selepas majlis perjumpaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan His Majesty Raja Kingdom of Bahrain menyaksikan majlis penandatanganan 6 dokumen perjanjian antara Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dengan Kerajaan Kingdom of Bahrain, iaitu Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of Brunei Darussalam and the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain on political consultation, Memorandum of Understanding between the Government of His Majesty the Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam and the Government of the Kingdom of Bahrain in the field of women's affairs.
Memorandum of Understanding between the Government of His Majesty the Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam and the Government of the Kingdom of Bahrain on cooperation in the field of media. Memorandum of Understanding between the Government of His Majesty the Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam and the Government of the Kingdom of Bahrain on cultural cooperation. Memorandum of Understanding between the Government of His Majesty the Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam and the Government of the Kingdom of Bahrain in the fields of general, technical and higher education. Dan Data Sovereignty Initiative. Sempena keberangkatan negara ini, baginda juga berangkat menghadiri Majlis Santap Negara yang dihoskan oleh His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, Raja Kingdom of Bahrain, bertempat di Gudaibiya Palace. Selepas majlis di Gudaibiya Palace, baginda juga telah menghadiri beberapa majlis secara berasingan, iaitu Majlis Santap Petang yang dihoskan oleh His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, Raja Kingdom of Bahrain bersama ahli-ahli kerabat diraja Kingdom of Bahrain, dan santap malam yang dihoskan oleh His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Bahrain. Sebelum santap malam diadakan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengadakan perjumpaan dengan His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Bahrain. But the first, Your Majesty, was when? 88. And Prince Muhammad was with you. I think. I can't remember now. Softly, I remember this. Did we go through? Is it during winter time? It's during December. Semasa keberangkatan negara ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Kingdom of Bahrain, 6 dokumen perjanjian ditandatangani antara Kerajaan ke bawah duli Yang Maha Mulia dengan Kerajaan Kingdom of Bahrain. Bagi Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of Brunei Darussalam and the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain on political consultation, penandatanganan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua bagi pihak Kerajaan ke bawah duli Yang Maha Mulia, dan Tuan Yang Terutama Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa, Minister of Finance and National Economy bagi pihak Kerajaan Kingdom of Bahrain. Melalui memorandum persefahaman tersebut, kedua-dua pihak akan mengadakan perundingan secara tetap untuk membincangkan modaliti bagi meluaskan dan mengukuhkan kerjasama antara kedua belah pihak serta bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu antarabangsa yang berkepentingan bersama. Perundingan akan diadakan di peringkat Menteri Luar Negeri atau di peringkat lain yang telah dipersetujui bersama sebelum bermulanya setiap rundingan. Perundingan tersebut akan diadakan setiap tahun atau seperti yang difikirkan perlu secara bergilir-gilir di Bandar Seri Begawan dan Manama atau di negeri ketiga dengan kedua-dua pihak hadir semasa persidangan atau mesyuarat antarabangsa.
Memorandum of Understanding between the Government of His Majesty the Sultan and in the Pertuan of Brunei Darussalam and the Government of the Kingdom of Bahrain in the field of women's affairs menandatangani memorandum persefahaman tersebut bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, manakala Kerajaan Kingdom of Bahrain diwakili oleh Puan Terutama Hala binti Muhammad Jabir Al-Ansari, Secretary General of the Supreme Council for Women. Memorandum persefahaman akan menggalakkan pertukaran kepakaran dan pengalaman-pengalaman yang berjaya dalam bidang yang berkaitan dengan kemajuan wanita serta peluang-peluang yang sama antara lelaki dan wanita dan untuk mengaktifkan perkongsian serta bidang kerjasama lain yang dipersetujui bersama seperti pembangunan keusahawanan dan melaksanakan program pembangunan mengikut keutamaan kedua-dua belah pihak. Memorandum of Understanding between the Government of His Majesty the Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam and the Government of the Kingdom of Bahrain on cooperation in the field of media. Memorandum persefahaman tersebut ditandatangani oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua bagi pihak Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama Dr. Ramzan bin Abdullah Al-Naimi, Minister of Information bagi pihak Kerajaan Kingdom of Bahrain. Memorandum persefahaman tersebut akan menggalakkan kerjasama media dalam antara lainnya pertukaran lawatan pakar, media dan delegasi akhbar antara kedua-dua buah negara, kursus latihan, penyelidikan dan analisis statistik, promosi dan pemasaran media serta pertukaran bahan media yang berkaitan dengan topik politik, ekonomi, sosial, budaya, sejarah, pelancongan dan sukan. Memorandum of Understanding between the Government of His Majesty the Sultan and the Pertuan of Brunei Darussalam and the Government of the Kingdom of Bahrain on Cultural Cooperation. Majlis penandatanganan tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama Dr. Ramzan bin Abdullah Al-Naimi, Minister of Information bagi pihak Kerajaan Kingdom of Bahrain. Di bawah memorandum persefahaman berkenaan, kedua-dua pihak akan menggalakkan perancangan untuk menganjurkan Minggu Kebudayaan di negara masing-masing melalui antara lainnya konsert muzik, pameran buku dan pameran seni serta meningkatkan kerjasama dalam bidang sains, seni dan kesusastraan, arkeologi, amalan muzikologi, etnologi dan pemuliharaan. Memorandum of Understanding between the Government of His Majesty the Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam and the Government of the Kingdom of Bahrain in the fields of general, technical and higher education. Memorandum persefahaman tersebut ditandatangani oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan bagi pihak Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad bin Mubarak Juma, Minister of Education bagi pihak Kerajaan Kingdom of Bahrain. Melalui memorandum persefahaman berkenaan, kedua pihak akan menyokong pertukaran maklumat dan bahan pendidikan serta lawatan dan kepakaran dalam program-program pendidikan dan penyertaan dalam atau penganjuran bersama bengkel, persidangan, seminar, simposium dan acara pendidikan yang dipersetujui oleh kedua-dua negara. Data Sovereignty Initiative. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia
dan Tuan Yang Terutama Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa, Minister of Finance and National Economy bagi pihak Kerajaan Kingdom of Bahrain. Dokumen bertujuan untuk mewujudkan usaha bersama dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi dan berasaskan hubungan kukuh antara kedua buah negara. Kerajaan Kingdom of Bahrain memberikan negara Brunei Darussalam hak kuasa ke atas maklumat dan data entiti-entitinya yang disimpan dalam pusat-pusat cloud computing yang terletak di Kingdom of Bahrain. Empat kari dan 5 kari A termasuk Johan Menunggu akan bertanding peringkat akhir musabaqah tilawatil Quran Belia Kebangsaan. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Untuk memberikan pendedahan awal kepada pemain bola sepak belia sebelum mengikuti sebarang pertandingan di peringkat antarabangsa, Dash Football Academy DFA dengan kerjasama Albirex Singapore menganjurkan kejohanan bola sepak belia Asia Tenggara Albirex Singapura. Kejohanan berlangsung di Padang Bola Sepak Sekolah Sukan Brunei Darussalam. Anak Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntakim mewakili pasukan DPMMFCA berkenan menyertai 3 perlawanan pasukan DPMMFCA iaitu menentang pasukan IKLS MB5FC, pasukan Dash Football Academy B dan pasukan Wasan FC. Pasukan DPMMFCA memenangi perlawanan pertama 1-0 manakala perlawanan kedua dan ketiga pasukan DPMMFCA menang selesa 6-0 dan 1-2. Dari kejohanan ini, 10 orang pemain akan dipilih untuk mewakili pasukan Brunei Darussalam bagi perlawanan Grand Final di Singapura dan akan bertanding dengan pasukan lain dari negara-negara ASEAN. Daripada Grand Final di Singapura itu nanti, seorang pemain negara Brunei Darussalam akan diberikan golden ticket untuk dibawa ke Niigata, Jepun. Bagi bulan April 2023, indeks harga pengguna IHP menunjukkan penurunan bulan ke bulan sebanyak 0.5% berbanding bulan Mac 2023. Ia disebabkan oleh penurunan harga makanan dan minuman ringan dan harga bukan makanan masing-masing 0.7% dan 0.4%. Penurunan bulan ke bulan bagi harga makanan dan minuman ringan disumbangkan oleh sayur-sayuran, ikan dan makanan laut serta daging. Manakala penurunan harga bukan makanan disumbangkan oleh pakaian dan kasun, perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah serta pelbagai barangan dan perkhidmatan. Bagi perubahan tahun ke tahun, IHP meningkat 0.2% berbanding bulan April 2022. Ia didorong oleh peningkatan harga makanan dan minuman ringan 2.8%. Manakala harga bukan makanan pula mencatatkan penurunan 0.5%. Peningkatan tahun ke tahun bagi harga makanan dan minuman ringan disebabkan kenaikan harga seperti beras dan bijirin, daging serta ikan dan makanan laut. Walau bagaimanapun, peningkatan tahun ke tahun diimbangi oleh penurunan bagi harga bukan makanan, terutama pakaian dan kasun, perhubungan dan pengangkutan. IHP mengukur perubahan harga barangan dan perkhidmatan yang dibayar oleh pengguna dalam satu tempoh masa yang ditetapkan dan dikumpulkan setiap bulan. Laporan penuh boleh didapati di laman sesawang Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi.
Perjalanan untuk menunaikan ibadah haji tidaklah sama dengan perjalanan yang lain. Ia bukanlah perjalanan jasad ke Mekah atau ke Kaabah semata-mata. Perjalanan tersebut adalah perjalanan Rabbani, perjalanan hati dan rohani menuju Allah Subhanahu wa Taala. Perkara tersebut antara intipati tazkirah malam munajat secara maya anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-89. Tazkirah bertajuk Hakikat Haji disampaikan oleh Awang Haji Fansuri Syarimi alias Mansur bin Muhammad Ali, Ketua Bahagian Bimbingan dan Latihan Jabatan Hal Ehwal Masjid. Antara yang menyertainya, Ahli Majlis Mesyuarat Negara turut sama mengimarahkan acara Jawatan Kuasa Takmir Masjid, Jemaah dan Belia dari Masjid Rancangan Perpindahan Negara Kampung Pandan, Masjid Kampung Beribi dan Masjid Perpindahan Lambak Kanan termasuk rombongan Yayasan Keluarga Besar Saudara Baru Indonesia dan Gabungan Majlis Taklim se-Kalbar, Kalimantan Barat. Malam munajat kali ini turut disertai oleh para pegawai pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dan beberapa orang jemaah haji negara dari Madinah Al-Munawwarah. Tiga 30 peserta memperdengarkan bacaan masing-masing pada peringkat separuh akhir Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan hari ini. Musabaqah berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian sijil kepada para peserta di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. 4 qari dan 5 qari'ah termasuk Johan menunggu qari'ah Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 2022 akan bertanding peringkat akhir pada 22 Jun ini. Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan peringkat akhir akan dapat disaksikan secara langsung melalui semua platform sosial media Jabatan Belia dan Sukan. Pegawai-pegawai pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dan perubatan mengadakan perjumpaan bagi mengemaskini status pengurusan sepanjang beroperasi di Madinah. Antara yang menjadi keutamaan adalah kesejahteraan dan kesihatan bakal jemaah haji negara yang sentiasa dipantau. Ketua Pejabat Urusan Penjemaah Haji Pentadbiran juga memaklumkan pelan gerak kerja di Kota Suci Mekah yang mana sebilangan pegawai akan bertolak awal ke Mekah bagi persediaan menyambut ketibaan bakal jemaah. Sementara itu, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Perubatan juga berkongsi statistik harian kesihatan bakal jemaah haji negara. Pelbagai aktiviti disusun bagi bakal jemaah haji negara yang berada di Madinah. Bakal jemaah haji dari syarikat Al-Hijrah mengadakan aktiviti berbagi rezeki di sekitar kawasan Masjid Nabawi. Sementara itu, 40 bakal jemaah haji yang mengikuti syarikat Titian mengadakan ziarah ke makam Rasulullah dan bersembahyang di Rodah. Pegawai-pegawai dari Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran dan Perubatan mengadakan lawatan ke hotel penginapan jemaah haji negara di sekitar Madinah. Lawatan bertujuan bagi melihat secara lebih dekat akan keselesaan dan kesejahteraan jemaah sepanjang berada di Madinah. Pihak Perubatan Haji menyediakan klinik bagi konsultasi bagi jemaah-jemaah Brunei. Di samping itu kami juga ada menyediakan bilik isolasi sekiranya pesakit-pesakit ada mengidap penyakit yang berjangkit. Perkembangan pelaksanaan dan pencapaian wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022 dikongsikan dalam laporan wawasan Brunei 2035.
Sebagai sebahagian daripada aktiviti Minggu Teknologi dan Inovasi, sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2023, Universiti Teknologi Brunei UTB akan menganjurkan Robotic and Coding Conquest. Aktiviti dengan kerjasama Surya Energy Lab itu diadakan pada 23 Jun hingga 2 Julai 2023 di universiti berkenaan. Format acara tahun ini termasuk bengkel dan pertandingan dengan bengkel pertama akan diadakan pada 15 Jun ini bagi para pelajar Institut Pengajian Tinggi dan IBTE. Tentang MATLAB yang akan digunakan untuk Artificial Intelligence. Selepas pada bengkel ini, pertandingan tentang Artificial Intelligence akan dijalankan. Dan seterusnya, bengkel yang kedua yang akan dijalankan adalah bengkel tentang IoT, dan bengkel ini ditujukan untuk kanak-kanak sekolah peringkat sekolah menengah. Bengkel akan dimulakan pada 23 hari bulan Jun dan akan diadakan di UTB sendiri. Kemudian akan disusuli dengan bengkel tentang robotik yang akan dijalankan pada 30 hari bulan Jun, dan bengkel ini dijalankan bersama dengan rakan kongsi kami iaitu Surya Energy Lab. Bengkel dan pertandingan Robotic Coding Conquest tersebut dihasrat akan dapat memupuk dan membina ekosistem inovasi yang kukuh dalam sains dan teknologi, di samping memastikan negara mempunyai saluran yang tepat bagi bakat tempatan untuk berjaya dalam era digital. Lebih 150 kg plastik buangan dikumpul semasa kempen kebersihan pantai kali kedua di Pantai Muara pagi tadi. Kempen bersempena Hari Alam Sekitar Sedunia 2023 itu bertema Beat Plastic Pollution. Kempen antara lain bermatlaman menjaga dan melindungi hidup marin, mengutamakan kesihatan ekosistem dan meningkatkan pengalaman beriadah. Dianjurkan oleh BD Creative Centre BDCC dengan sokongan Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri. Kempen disertai lebih 50 orang. Plastik buangan yang dikumpul dihantar ke tapak pelupusan sampah. Tujuan event ini diadakan adalah untuk actually orang memberi kesedaran kepada semua orang tentang kepentingan orang environment ataupun orang alam sekitar ini towards kita ni punya community, and especially terutamanya kepada orang belia-belia kita ni. So mereka hendaklah lebih peka tentang actually orang keindahan alam kita ni dan mempreserve ataupun orang akan supaya orang tadi punya heritage itu terpelihara untuk actually generasi yang akan datang lah. We hope that benda ni akan actually berlanjutan lah nanti in the future. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan akan mengadakan Minggu Keselamatan dan Kesihatan MKK 2023 bagi meningkatkan kesedaran mengenai keselamatan dan kesihatan di tempat kerja termasuk tapak pembinaan. Program akan diadakan bermula esok 12 hingga 17 Jun 2023 di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Lapangan Terbang Lama Brakas. Dianjurkan oleh Jabatan Pentadbiran dan Kewangan Jabatan Kerja Raya, program merupakan kesinambungan dari sambutan Hari Sedunia untuk Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja yang disambut pada 28 April setiap tahun. Pelbagai aktiviti diungkayahkan semasa program termasuk taklimat berkaitan aspek keselamatan dan kesihatan, pameran serta kempen keselamatan dan keceriaan tempat kerja. $23 orang ahli kontingen negara Brunei Darussalam menyertai kejohanan sukan para ASEAN ke-12 di Phnom Penh, Kemboja pulang ke tanah air. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi menyambut ketibaan kontingen negara, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan yang juga pemangku Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen negara berjaya meraih 3 pingat emas, 3 pingat perak dan 2 pingat gangsa dalam sukan olahraga. Syukur Alhamdulillah, sangat berbangga dan tidak sangkalah. InsyaAllah dengan kejayaan ini akan
membangkitkan lagi semangat untuk terus memajukan sukan ini ke peringkat antarabangsa. Saya rasa bersyukur dan terima kasih kepada Allah SWT kerana memberi keizinannya juga saya mendapat tingkat emas dan perak pada kali ini, dan akan berusaha lagi di masa-masa akan datang. 53 peserta mengikuti pertandingan pencak silat remaja jemputan Sekolah Sukan kedua yang berlangsung selama 2 hari bermula Jumaat lalu. Dianjurkan dengan kerjasama Persekutuan Pencak Silat Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Haja Nur Aisyah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku pengetua Sekolah Sukan. Pertandingan antara lain bertujuan untuk memberi motivasi kepada pesilat-pesilat dalam kalangan pelajar di samping menilai prestasi mereka dari masa ke masa. Guardian Fun Run 2023 edisi Brunei dianjurkan bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan mengekalkan gaya hidup sihat. Acara dianjurkan pagi tadi semasa program Bandarku Ceria di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Acara diselajurkan dengan penyampaian sumbangan sebanyak RM2,500 oleh Jennifer Yang, Pengurus Besar Guardian Brunei, kepada Haji Muhammad Sofyan bin Haji Zainal Abidin, Pengerusi Yaska. Acara turut disokong oleh Kementerian Kesihatan. Saingan bola sepak Liga Perdana Singapura bagi pasukan Brunei DPMMFC diteruskan lagi lewat petang tadi. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Jalan Besar itu, pasukan Brunei DPMMFC tewas 0-2 kepada Albirex Negara.